InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah, saya minta maaf terpaksa tangguh sebab ada pertemuan tadi, ada satu meeting dan meeting tu berakhirnya lewat, dan kemudian saya terpaksa pergi ke Kuala Lumpur daripada Putrajaya tadi, dan insya-Allah alhamdulillah sampai dan baru kita boleh dapatlah bertemu di dalam siaran ini insya-Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan dan kita ingin menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Dan macam mana kita jadikan hari ini lebih baik daripada semalam? Dengan kita memperbetulkan tajdid iman kita. Kita kena tajdid iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dalam satu hadisnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, dan perbaharulah iman kamu, tajdid imankum, perbaharulah iman kamu. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara kami nak memperbaharui iman kami? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, perbanyakkanlah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Banyakkanlah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita mula merasai niat kita mula cenderung kepada yang lain daripada Allah, kita mula terlupa kat Allah, hati kita mula rasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita rasa keras hati kita, dan kita rasa sembahyang pun mungkin sebelum ni khusyuk sikit. Banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebaik-baiknya bila kita nak memulakan zikir la ilaha illallah itu, macam pagi-pagi, awal pagi itu kita baca 3 kali dengan kalimah yang panjang, memanjangkan la tu, la ilaha illallah. Kita baca dengan hati kita, dengan lidah kita baca la ilaha illallah. Kita baca panjang, 6 harakat boleh, 4 harakat boleh. Kita baca, kita bayangkan, kita bayangkan bagaimana kita ni hamba Allah, kita perlukan Allah kan. Kemudian lepas tu kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak. Kenapa? Kerana memang Nabi suruh sahabat-sahabatnya memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, yang digambarkan dalam hadis yang saya bacakan tadi, itu dia
akan memperbaharui iman kita. Dan untuk memperbaharui iman itu, hendaklah kita merasakan tuntutan la ilaha illallah itu. Tuntutan la ilaha illallah itu. Tak apa, saya akan sebut lagi insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita nak sama-sama memperbanyakkan juga selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kita banyakkan selawat dengan perasaan kasih sayang. Ini akan membina kekuatan. Selawat ni insya-Allah akan membina kekuatan. Banyak dia punya kelebihan dia lah. Kemudian kita sentiasa memperbaharui iman kita dengan kalimah syahadah. Tadi saya ulang balik. Nabi kata apa? Perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat tanya macam mana? Maka kata Rasulullah, banyakkanlah ucap kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalimah la ilaha illallah ini adalah merupakan perkara yang akan mentajdidkan iman. Tapi mentajdidkan iman ni maknanya kita jangan rasa setakat lidah saja, setakat hati. Dia ada tiga. Maknanya kita nak memperbaharui iman kita dengan perkataan zikir la ilaha illallah. Yang kita menafikan segala yang lain daripada melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan hati kita nak merasa mengiktiraf Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan. Kemudian kita nak hati kita iktiraf Islam, tinggalkan yang lain. Kemudian ada sudut fizikal. Jadi iman ni dia bukan hanya dalam hati, dalam lidah, tapi juga fizikal. Fizikal juga kita ingin mentauhidkan Allah. Macam mana nak mentauhidkan Allah fizikal? Maka kita kena melaksanakan segalanya dengan niat amalan kita dengan niat kerana Allah. Niat kita, matlamat kita Allah. Kemudian kita buat benda yang Allah suka. Benda yang kita kata sebagai ibadah, bukannya maksiat. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung sedikit apa yang digambarkan di dalam sifat-sifat jilul mau'ud, tuan-tuan. Dan kita nak sebut pada pagi ini, saya merasakan bagaimana insya-Allah kita kena adakan satu pertemuan jugalah, kena ada perjumpaan juga. Kerana banyak perkara yang saya nak sampaikan mungkin tak dapat disampaikan melalui FB ni, kena sampaikan melalui berjumpa berdepan lah. Jadi insya-Allah saya akan cuba susun jugalah secara urgentnya travelling pergi ke tempat-tempat tuan-tuan puan-puan sekalian, dan kita cuba susunlah program-program tarbawi insya-Allah. Banyak benda yang sedang berlaku cepat sekarang ni, jadi kita nak kena buat tu insya-Allah. Baik, sifat yang ketiga daripada golongan yang dijanjikan oleh Allah itu jilul mau'ud, dan dijanjikan oleh Allah itu ialah sifat dia ialah seseorang yang ingin mengalahkan kita kata musuh Allah, yang nak melaksanakan tajdid itu mestilah mempunyai kekuatan jiwa yang takut kepada Allah, jiwa yang khusyuk, yang tunduk, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 13-14 yang saya baca tadi, wa qala allazina kafaru lirusulihim, dan berkatalah orang-orang yang kafir kepada rasul-rasul mereka, kepada pendakwah. Kalau kita sekarang ni pendakwah lah, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kan, ataupun mereka yang mengajak kepada Islam tadi, ataupun orang kumpulan yang ingin kembali menegakkan Islam tadi. Dia kata apa? Linukhrijannakum min ardina. Kamu keluar. Demi sesungguhnya kami akan mengeluarkan kamu. Jadi mereka mengatakan kami akan mengeluarkan kamu daripada bumi. Bumi kami, ataupun negeri kami ini. Aw la ta'udunna fi millatina, ataupun kamu mengikut agama kami. Jadi maknanya dia kata, dia bagi kata dua, sama ada kamu keluar daripada negara ni, ataupun kamu ikut apa yang kami nak, iaitu ikut agama kami. Maka fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, mewahyukan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu, kan, mewahyukan kepada rasul-rasul tadi, kan, demi sesungguhnya kami akan membinasakan orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah mewahyukan kepada rasul-rasulnya, sesungguhnya Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim, dan demi sesungguhnya kami, itu Allah, akan menempatkan kamu di negeri itu sesudah binasanya kaum yang zalim itu. Jadi Allah gambarkan Allah akan binasakan. Jadi mereka ni akan buat macam-macam, akan merancang, akan buat kejahatan, kezaliman kepada orang beriman, kepada rasul-rasul tu, dalam ayat ini. Dan kemudian Allah gambarkan kami akan binasakan, maksudnya Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Dan yang demikian itu, zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan demikian itu balasan yang baik itu, maksudnya balasan ialah bagi orang-orang yang takut. Liman khafa maqami, kan, bagi mereka yang khafa maqami, bagi mereka yang mempunyai ketakutan ataupun mempunyai pengetahuan untuk nak gerun, nak khusyuk, nak tunduk kepada ketegasan Allah, kepada kita kata keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khafa wa'id, dan mereka yang takut dengan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini sebenarnya apabila musuh mengancam orang beriman, kita sekarang telah mengada kepada pengancam, kita akan diancam. Dan akibat daripada ancaman itu, orang beriman di akhir zaman, kan, akan berada di dalam keadaan berhijrah. Berhijrah, terpaksa berhijrah. Sebab digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan, lanukhrijannakum min ardina. Jadi kamu akan dikeluarkan daripada negara kami, dia akan dipaksa, akan keluar. Ataupun kamu kena ikut kami. Maka sebab itulah yang digambarkan hadis-hadis yang lain, kan, antara perkara yang akan dilakukan oleh mereka yang berada di akhir zaman ini ialah mereka ini akan berhijrah. Dan berhijrah ni bukanlah semestinya berhijrah maknanya fizikal sahaja. Dia ada berhijrah dari sudut syuur, berhijrah dari sudut perasaan, berhijrah dari sudut pemikiran, berhijrah dari sudut kehidupan seharian kita, dan berhijrah dari sudut tempat pula. Dia ada macam-macam hijrah, dia ada beberapa peringkat. Dan tempat-tempat hijrah yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW di akhir zaman ini, kan, sampai peringkat kata Nabi, hijrah yang terbaik selepas daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah zaman Rasul dulu ialah SAW, ialah hijrah tempat-tempat Nabi Ibrahim AS. Iaitu tempat di mana digambarkan Syam. Digambarkan Syam. Di situ antara tempat-tempat yang digambarkan yang akan berkumpulnya orang-orang yang terbaik di akhir zaman, dia akan berkumpul kat situ antaranya lah. Jadi nak sebut kat sini, dalam ayat ini Allah menggambarkan akan berlaku. Jadi maksud hijrah ini, dia mestilah bermula dengan syuur kita. Syuur kita maknanya kita, perasaan hati kita tak mau terima, tak mau bersama dengan sistem-sistem yang dibuat oleh orang-orang kafir tadi, yang mengajak kepada menyesatkan, keluar daripada Islam, keluar daripada ibadah, ubudiyah kepada Allah. Sebab tu Allah gambarkan kepada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi walan tarda ankal yahud, tidak akan sekali-kali sampai bila-bila, selama-lamanya tidak akan redha Yahudi itu, Zionis itu, contohnya. Walan nasara, dan tidak pula juga oleh Nasara, Kristian yang Zionis juga itu, kan, hatta, sehinggalah kamu mengikut tattabi'a millatahum, apa yang ada kepada milah mereka, maknanya pada sistem mereka. Jadi sebab itulah dalam hal ini, maka perkara yang kita nak kena rasa, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan apa yang musuh akan suruh kita buat. Musuh akan suruh kita buat, iaitu kita mengikut sistem dia. Sistem dia. Dan kita pula, setelah jatuhnya Osmaniyah jatuh, kerajaan Osmaniyah jatuh di Turki pada masa itu, dia berpusat di Turki lah. Maka pada ketika itu, seluruh sistem telah bertukar menjadi sistem disebut mulkan Jabriyah ataupun Jabrian,
mulkan jabriyah ni pemerintahan yang memaksa. Dan sistem ini semua sebenarnya adalah merupakan satu yang menjadi berhala, yang menjadi Tuhan, yang menyesatkan manusia. Jadi sebab itulah kita tengok apabila jatuh saja Osmaniyah, kerajaan Islam yang terakhir itu, maka mereka mengubah semua sistem. Semua sistem dia ubah. Daripada sistem kepercayaan, belief, akidah, sampai ke sistem ibadah, sampai ke sistem kita punya pendidikan, pemikiran kita, sampai ke sistem berakhlak, mana nilai yang baik, mana nilai tak baik, nilai-nilai tadi, sampai ke sistem bermasyarakat, sampailah ke seluruh sistem yang lain. Ini kita tak perasan. Tak perasan. Dan selagi kita tidak keluar daripada sistem yang diasaskan oleh mereka, iaitu sistem itu tidak sama macam mana yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan al-iman, berdasarkan kepada al-Islam yang syamil dan kamil, Islam yang lengkap, yang menyeluruh, maka selagi itulah kita ni akan berada di dalam kelemahan. Jadi Allah gambarkan di dalam ayat ini bagaimana digambarkan oleh Allah dalam firman tadi, bahawa kamu ini akan dikeluarkan, dihalau daripada bumi ini, negara ini ataupun negeri ini, kan? Ataupun kamu mengikut, kamu tunduk kepada sistem kami, millatina. Millatina. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa umat Islam hari ini dalam keadaan lemah? Kenapa kita lemah? Kenapa kita lemah? Sebab iman kita lemah, ibadah kita lemah, akhlak kita lemah, semua lemah. Kenapa semua itu lemah? Kerana kita berada dalam satu sistem yang dia design sehingga hari ini kita menjadi orang yang hari ini ragu-ragu dengan janji Allah, ragu-ragu dengan Islam. Sebab tu tuan-tuan, saya minta maaf nak sebut kat sini. Kita belajar tinggi-tinggi sampai masuk ke universiti. Sampai masuk universiti, sehingga sistem pendidikan yang kita lalui itu menyebabkan kita hari ini kan begitu obses dengan sistem. Begitu obses dengan pendidikan tadi. Sehingga kan kita hari ini melihat inilah kebenaran, inilah kehidupan kita. Dan kita tak boleh terima kalau ada sesuatu sistem yang lain. Bila kita kata kita ni nak kembali kepada zaman Rasulullah SAW, kita terus kata zaman Rasulullah SAW sains tak ada. Seolah-olah macam itulah kan. Sedangkan kita tengok bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu, mereka tidak mengikuti sistem Rom. Walaupun dia dah kalahkan Rom, dia tak ikut Rom. Walaupun dah kalahkan Parsi, dia tak ikut Parsi. Dia ikut tetap sistem Islam dia. Dan di situlah mereka berkembang. Akhirnya, bila umat Islam mula ikut Rom, mula ikut Parsi, mula ikut yang lain, ghairul Islam, maka pada ketika itulah mereka lemah dan semakin lemah. Jadi sebab tu kita hari ini nak kena rasa, contohnya salah satunya sains. Sains yang kita belajar ni, kita tak nampak salah dia. Kita tak nampak salah sains. Kita nampak sains ni bagus. Sehingga tanpa sedar, sains menjadi agama kepada kita. Sains menjadi agama. Kenapa sains menjadi agama? Sebab kan kalau benda tu bertentangan sains aja, kita kata tak betul. Sampai kan kita terpaksa menjadikan ayat Quran nak membuktikan kebenaran sains. Ayat Quran membuktikan kebenaran sains. Sains dia jadi agama. Dia menjadi satu keyakinan. Satu keyakinan. Kita believe. Bukan kita kata apa yang ada dalam sains tu semuanya salah. Tapi nak sebut kat sini, sistem yang ditimbulkan itu sehingga kita ni bertuhankan, beragama kepada sains. Sehingga sains ni lebih daripada pandangan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu contoh yang mana kita telah redha dengan sistem yang ada pada hari ini, walaupun sistem itu tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hal ini Allah berfirman dalam ayat ini, surah Ibrahim ayat 13-14 ni, Allah menggambarkan kepada kita bahawa orang-orang yang mampu mengalahkan musuh, yang mampu melakukan tajdid. Yang tajdid maknanya dia mengalahkan, dia ada kekuatan, iaitu orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya takut kepada Allah. Dan dia adalah merupakan orang-orang yang meyakini janji Allah dan bimbang dengan azab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi orang beginilah orang yang akan, jiwa yang akan mengalahkan musuh-musuh tadi. Iaitu jiwa yang tidak boleh kompromi dengan sedikit pun tergadainya akidahnya, tergadainya keyakinannya, ibadahnya dan sebagainya. Dan di sinilah kita lihat bahawa Allah SWT memberikan kepada kita satu keyakinan. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna az-zalimin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan ke atas mereka. Fa'auha ilaihim, maka Allah mewahyukan kepada rasul-rasul tadi. Rasul-rasul daripada kalangan kita kata hamba Allah tadi, lanuhlikanna az-zalimin. Allah akan hancurkan. Lanuhlikanna az-zalimin ini bahawa sesungguhnya Allah akan membinasakan. Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim ni? Orang yang memerangi Islam. Jadi Allah gambarkan Allah akan hancurkan. Tetapi apa syarat untuk Allah memberikan kemenangan, itu kehancuran kepada golongan zalim tadi? Apa syarat-syarat dia? Syarat dia ialah zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu kerana mereka khafa maqami, kerana mereka itu takut dengan keadilan yang ada pada Allah, kekuasaan yang ada pada Allah, kehebatan yang ada pada Allah, wa khafa wa'id, dan mereka takut dengan janji-janji azab Allah. Janji-janji sesuatu yang akan, maknanya kalau kau ikut apa yang mereka buat, maka kamu ni akan dibinasakan sama. Jadi sebab tu tuan-tuan hormati Allah, kita nak tengok hari ni bahawa kenapa seseorang itu perlu berhijrah keluar daripada suasana kelemahan. Dia berhijrah kepada kekuatan. Kerana mereka bimbangkan kepada janji-janji Allah yang akan mengazabkan mereka yang tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu di sini kita lihat bagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain. Nabi Musa AS, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Ini surah Al-A'raf ayat 128. Apa Allah gambarkan? Qala, katakanlah sesungguhnya kami ini adalah kepunyaan Allah. Kami ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada sesiapa yang dikendakinya daripada hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang takut dengan Allah, orang yang berjaga-jaga. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang perkara-perkara yang berlaku. Contohnya macam Nabi Musa AS sampai peringkat terpaksa berhijrah keluar daripada negara Fir'aun. Keluar daripada negara Fir'aun, berhijrah dengan dia punya dia punya umat dia. Ratus ribu keluar berhijrah. Mustada'afin, golongan lemah keluar. Sebab dia tidak mahu bersama dengan ketakutan-ketakutan yang ada di negara Fir'aun. Dia keluar untuk menyahut kekuatan Allah, iaitu dia hanya nak takut, nak bimbang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan dan membinasakan orang yang kafir tadi. Jadi sinilah kita melihat bagaimana ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita kepentingan satu perasaan iaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Hari ini kita tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kita tak ada jawatan, tak ada pangkat. Kita takut kita hilang harta, takut kita mungkin ada sesuatu yang akan merosakkan kesihatan kita, takut kepada virus, takut kepada vaksin, takut kepada ekonomi, jatuh, takut yang lain banyak. Mungkin benda-benda itu akan menjadi kita kata ujian kita, tetapi sebenarnya yang kita paling bimbang sekali sebenarnya tuan-tuan dan puan ialah takut kita hilang iman. Iman hilang. Kita kata keimanan kita hilang sebab kita mengikut sistem yang ada. Mengikut kita kata kekuatan-kekuatan musuh yang ada, sehingga kita
berada di dalam sistem tersebut, kita iman kita hilang. Ini sebenarnya yang lebih kita takuti. Jadi sebab itulah di dalam ayat ini Allah menggambarkan penting satu perasaan, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perasaan ini menyinari generasi yang mana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan ketakutan inilah yang akan membangunkan perasaan kehebatan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana ketakutan yang ada pada Allah tadi akan menyebabkan kita ini menjadi hebat. Takut pada Allah ni menyebabkan kita ni menjadi hebat. Kuat dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melalui ini juga timbul perasaan lemah daripada melaksanakan segala urusan yang selayaknya sebagai seorang hamba, sehingga akhirnya dia akan berlaku taat kepada Allah dan meninggalkan dosa yang ada di sekitarnya. Jadi inilah antara perkara-perkara yang ada pada orang beriman, sehingga dia bimbang, takut dapat su'ul khatimah. Jadi kita takut mati dalam kesesatan, mati dalam keadaan duduk redha dengan sistem yang selain Islam. Kita takut yang itu, sebab mereka sebenarnya telah menguasai sistem tadi, kehidupan kita. Dan takut yang hakiki ini bukanlah ketakutan biasa, tetapi sebaliknya ketakutan yang berdasarkan kepada mengenal Allah. Dan daripada ketakutan inilah maka akan diberikan kejayaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kepada kita ni nak kena takut Allah lebih daripada takut makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kita kena takut janji azab Allah, lebih daripada kita takut dihalau daripada bumi, diseksa, ditangkap dan sebagainya. Dan sebab itulah jilul tamkin, generasi yang akan diberikan kemenangan. Ketakutan yang ada padanya menambahkan lagi amal kebajikan, menghasilkan takwa, waspada dan wara. Jadi bila dia takut dengan Allah tadi, maka ketakutan itu bukan maknanya dia jadi lemah, tetapi takut itu menyebabkan dia lebih kuat lagi untuk beramal dengan kebajikan, lebih kuat lagi untuk meningkatkan takwa dan wara' dia dalam setiap ucapan dia, perbuatannya, rasa hatinya. Maka sentiasa berjaga-jaga dalam setiap ucapan dia. Dan inilah perkara yang akan menyebabkan seseorang itu mentakzimkan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perkara yang kita nak kenakan. Sebab itu tuan-tuan, pada pagi ini saya nak sama-sama mengajak kita salah satu perkara yang penting di dalam tarbiyah. Terutamanya ada soalan-soalan daripada kawan-kawan kita sebelum ni, macam mana contohnya nak mencari guru yang mursyid. Ni soalan. Macam mana kita nak tahu guru yang mursyid? Macam mana kita nak tahu kita ni betul tak betul? Ni soalan. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan mata Allah, saya dah bincang dah semalam bab tawajuh. Kita dah bincang bab tawajuh. Bagaimana kita kata sebenarnya kita nak merasai kita sedang menghadap Allah. Bukanlah menghadap Allah dalam konteks fizikal. Depan kita, belakang kita Allah bertempat. Bukan begitu. Tetapi menghadap Allah maknanya hati kita merasai. Hati kita merasai di dalam kehidupan kita ni, kita sedang diperhatikan oleh Allah. Kita sedang didengari oleh Allah. Bisikan kita Allah dengar. Hati kita sembunyikan dalam diri kita sembunyikan rahsia-rahsia ni Allah tahu. Allah tahu. Maknanya Allah SWT, kita sedang menghadap Allah ni maknanya hati kita merasai kebersamaan, pengawasan Allah, merasai kekuasaan Allah. Kita tak boleh nak lari daripada Allah. Itu maksud menghadap Allah tadi, sehingga memberikan kekuatan kepada kita untuk bergerak menuju kepada Allah. Jadi kita nak sama-sama nak merasakan di sini bagaimana sebenarnya apabila kita benar-benar memproses diri kita nak menuju kepada Allah ini, maka pada masa itulah kita akan meningkat. Dan kita nak cek guru yang mursyid. Ada soalan-soalan tadi. Macam mana kita nak cek guru yang mursyid? Macam mana kita nak tahu kita ni berada di atas jalan yang benar? Yang pertama, tuan-tuan mata Allah, ketika kita tidak ada seorang guru. Ketika kita tidak ada seorang guru, macam mana kita boleh berpegang dengan Islam? Tidak lain tidak bukan, mestilah kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dalam tarbiyah ni, dia akan sentiasa meletakkan Quran sebagai panduan dia. Hadis-hadis Nabi SAW sebagai panduan dia.
Dan kemudian huraian daripada ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang memang kita jelas nampak dia punya apa? Dia punya kehidupan dia, takwa dia dan sebagainya. Dan huraian tu bermula daripada zaman sahabat-sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi kita kena tengok apa dia punya. Contohnya kita kata tafsir Ibn Qasir. Itu antara ulama-ulama yang besar yang kita boleh contohlah, banyak lagi. Jadi maknanya yang pertama sekali Quran dengan hadis. Itu bagi mereka yang mungkin dia tidak ada guru. Mula-mula memang macam itulah. Dia baca apa yang boleh dan sebagainya. Kemudian apabila dia memahami hakikat tarbiyah itu ialah bersama Allah, menghadap Allah. Kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berasa Allah bersama kita. Maka pada ketika itu kita akan minta pada Allah. Kita mesti minta pada Allah. Apa yang kita minta? Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk dan hidayah. Lepas tu kita kena minta petunjuk dan hidayah. Dan apakah petunjuk dan hidayah itu? Maka pada ketika itu kita akan bertemu dengan guru ataupun mereka yang boleh akan memandu kita. Sebab itulah bagi mereka yang macam contohnya jauh, macam keadaan kita berjauhan. Kita mungkin seorang di KL, seorang di Sarawak, di Sabah kan. So bagaimana kita nak mentarbiah diri kita dengan betul? Maka setelah kita pegang Quran, kita kembali pada Quran, minta hidayah pada Allah. Kembali pada hadis, minta hidayah kepada Allah. Kita baca, kita cuba ikut kemampuan kita. Kita tengok tafsir para ulama tadi, maka kita kena ada orang yang boleh membimbing kita. Mesti ada orang yang boleh membimbing kita. Jadi dan tarbiyah ni kita kena ada. Kenapa kita perlu pada orang yang membimbing kita? Sebab digambarkan dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana sesungguhnya sistem serangan daripada jahiliah setelah jatuhnya Ottoman Empire tu, kita dikelilingi oleh suasana yang mengajak kita pada kerosakan. Semua ajak kerosakan. Mata kita tengok benda yang tinggal akhirnya hari ni, contoh, kita tengok benda maksiat pun kita tak rasa maksiat. Mata kita sedang melakukan mungkar pun kita tak rasa itu mungkar. Kita tak rasa, kita rasa biasa je. Sehingga kita tidak mencegah mata kita melihat benda yang mungkar. Telinga kita mendengar yang haram. Telinga kita mendengar apa? Contohnya mendengar orang memfitnah, mengumpat. Kita tahu benda itu mengumpat, kita tahu benda itu fitnah, habis kita dengar. Kan? Benda yang melalaikan. Jadi kita tak rasa. Kenapa? Sebab suasana yang ada pada hari ini menyebabkan kita hari ini larut dengan sistem tadi. Itu dia katakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta, sehinggalah tattabi' millatahum, sehinggalah mereka kita ikut pada millah mereka, sistem mereka. Jadi sebab tu bagaimana kita nak kembali tadi, soalan-soalan yang ditanya tu, yang pertama sekali kita mesti kembali pada Quran, baca Quran, tengok terjemahan dia, tengok tafsir dia. Ini nombor satu, peringkat awal. Ini orang awam biasa. Kemudian bila kita dah membaca Quran dan hadis tadi, maka kita tahu kita tidak akan boleh nak beribadah kepada Allah, nak mendekati Allah, melainkan kita mesti kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kenal Allah. Kalau kita nak jadi seorang engineer, mesti kena kenal apa dia engineering, kejuruteraan. Seorang perubatan mesti tahu, mesti belajar perubatan. Kita nak kenal Islam, nak beribadah pada Allah, maka kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahulah macam mana. Maka di situlah adanya ustaz-ustaz, guru-guru dan sebagainya. Termasuk kawan-kawan kita. Jadi di kalangan guru-guru dan kawan-kawan kita pula yang bersama dengan kita ni, tidak semuanya bersifat mursyid. Mursyid ni apa? Mursyid ni maknanya seseorang yang boleh menyentuh hati kita, sehingga kita ni dengan cahaya yang sentuhan tadi itu, maka kita mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Sehingga setiap perasaan kita, hati kita ni benar-benar mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mursyid. Satu yang cahaya. Dia bergerak dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bergerak dengan cahaya Allah ni, dalam keadaan hari ni memang susah lah. Nak jumpa dengan orang-orang yang soleh, yang takwa, yang warak, memang payah. Tapi dia tidak menghalang sebenarnya. Sebab hidayah Allah sentiasa bersama dengan mereka yang mencari Allah dalam hidup dia. Maka sebab itulah dalam kaedah ini, kita kata bagi mereka yang jauh daripada tuan-tuan guru, jauh daripada kita kata guru-guru yang mursyid, ataupun orang yang arifin, yang kenal Allah, kan, maka hendaklah dia minta kepada Allah hidayah, petunjuk menggunakan Al-Quran dan hadis tadi, dan kemudian dia melihat hati dan perasaan dia. Jadi bagi orang yang al-arifin, orang arifin ni macam mana orang arifin? Orang arifin ni orang yang kenal Allah. Bagi mereka yang kenal Allah, dia dah kenal Allah, dia tahu dah perbuatan Allah, dia dah tahu dah sifat Allah, nama Allah, dia dah mengenali dengan sepenuh hati tadi.
Maka bagaimana orang arifin ni berjalan? Macam mana dia berjalan? Kan? Maka dia berjalan dengan panduan hidayah Allah dengan hati dia. Bagaimana pula kita, contohnya kita yang duduk di jauh daripada tuan-tuan guru ni, jauh daripada syekh ni, dan duduk tempat yang tidak ada orang pandai ni, maka hendaklah kita bersihkan hati kita. Jauhi benda yang haram, jauhi benda-benda yang mungkar maksiat, bersihkan hati kita semaksimal yang boleh. Minta hidayah pada Allah. Kemudian kita tengok apa yang ada dalam hati kita. Contoh, apabila hati kita merasa tiba-tiba menyesal dengan dosa kita. Kita buat satu kesalahan. Kita buat satu kesalahan. Kita buat satu dosa. Tiba-tiba Allah bagi kita satu perasaan menyesal dosa kita. Maka ketika itu kita buat istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita bertaubat pada Allah. Kita bertaubat pada Allah. Jadi apabila kita ada perasaan menyesal, ada perasaan kita teringat dosa kita, kita pun bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kita tidak ada guru nak ajar kita ni. Kalau ada guru lain, sekali saya akan sebut. Kalau ada guru yang mursyid ataupun ada murabbi yang mendidik kita, itu lain. Ini sekarang tak ada ni. Saya sebut tak ada. Ini dalam keadaan suasana yang menakutkan sekitar kita ni. Maka yang pertama sekali, bila timbul perasaan menyesal sebab dosa kita, maka kita kena bertaubat kepada Allah. Itulah maknanya Allah nak suruh kita bertaubat. Allah nak suruh. Jadi orang yang bersih hati tadi, dah bersihkan hati, dah mendekati Quran, mendekati hadis Nabi tadi, maka dia akan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dia tunduk. Ataupun kadang-kadang dia merasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada timbul perasaan malu. Aku ni buat macam-macam. Dengan Allah bagi aku nikmat, dan bagi aku boleh makan, boleh minum, boleh ada kekayaan, ada pekerjaan sebagainya. Tapi aku ni buat benda maksiat. Kita rasa malu. Timbul perasaan malu. Hati kita rasa malu pada Allah. Orang yang malu ni macam mana? Orang yang malu ni dia akan diam, dia akan tunduk, pucat muka dia, malu. Kemudian dia akan rasa tak senang lah kan. Maka ketika itu dengan perasaan malu tadi, dia pun rendahkan diri kepada Allah. Dia pun bersyukur pada Allah. Dia bersyukur pada Allah. Jadi maknanya orang yang tidak ada guru yang nak memandu tadi, maka dia akan beramal mengikut apa yang dirasa dalam hati dia. Tetapi macam mana dia nak beramal mengikut apa yang dirasa hati? Hati dia tadi itu dengan dia hubungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tiba perasaan malu tu dihubungkan dengan Allah. Menyesal dihubungkan dengan Allah. Maknanya kalau menyesal dosa, dia pun bertaubat. Kalau malu, dia pun jauhi benda yang menyebabkan dia malu tadi. Contohnya dia tidak bersyukur pada Allah, dia pun bersyukur pada Allah. Jadi apa yang ada dalam hati dia? Sebab itu dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang penting ialah bukan hanya kita mengikut belajar, kita dengar orang cakap, kita mengkaji, tetapi sebenarnya kita nak tengok hati kita. Sejauh mana hati kita itu boleh diikat dengan sifat-sifat Allah. Dengan kehebatan Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila hati kita ada satu perasaan, maka ketika itulah kita ikat dengan Allah, kita pun rendah diri kat dia, kita pun berharap kat dia, kita pun mula merasai fakir kita, lemahnya aku, tadaruk dia, kita rasa memerlukan Allah. Jadi ini adalah kebiasaan mereka yang duduk jauh. Jadi sebab tu walaupun kita seorang-seorang jauh daripada, kita kata syekh-syekh lah, guru-guru yang tuan-tuan guru yang mursyid tadi, yang boleh memberi cahaya, memberi panduan kepada kita tadi, maka kita kena cari juga kawan-kawan yang soleh. Kawan-kawan yang soleh kena cari juga. Kita kena cari juga orang yang baik-baik ni, yang mungkin sama-sama dengan kita, tetapi dia mempunyai kesedaran Islam, mempunyai ketakwaan, mungkin sama dengan kita, sama-sama. Contoh macam Sayyidina Umar bin Khattab yang saya sebut, apabila dia telah menjadi Amirul Mukminin, Rasulullah tak ada dah. Rasulullah dah wafat. Abu Bakar yang dia nak rujuk pun dah tak ada dah meninggal dunia. Tinggal dia lah Amirul Mukminin kan. So macam mana dia nak buat? Maka dia pun mencari sahabat-sahabat dia. Dia pun dia jumpa Salman Al-Farisi. Dia pun kata, "Wahai Salman, aku nak jumpa dengan kau ni, aku nak tanya, ada tak kesalahan aku, keaiban aku ni?" Dia tanya kan.
Ada tak keaiban aku yang perlu aku perbaiki? Ini sahabat dia. Salman Al-Farisi. Kawan-kawan lah. Kalau kita ni sekarang kawan-kawan. Maka Salman berkata, aku mendengar dua perkara. Aku melihat dua perkara. Ataupun mendengar dua perkara tentang kau, ya Umar. Yang aku rasa perlu kau perbaiki. Maka dia kata, apa tu ya Salman? Dia seronok. Ada orang boleh nak baiki dia. Maka berkatalah Salman Al-Farisi, yang pertama, kan, ada orang menggambarkan kau ni pakai satu hari dua jenis pakaian. Dua jenis pakaian. Jadi pakai ni ada dua jenis pakaian. Maknanya satu hari dua kali tukar baju lah. Jadi itu keaiban pada khalifah pada masa itulah. Maka apa lagi ya Salman? Maka kata Umar kata, apa tu kata Salman, engkau makan satu hari dua lauk. Sekali makan ada dua lauk. Ada dua lauk makan. Itu aja ke? Itu saja kata Salman Al-Farisi. Khalifah zaman tu, zaman khalifah. Bukan nak kata miskin Bukan kata tak ada duit. Bukan. Tapi memang itu cara mereka. Jadi, makan lebih daripada dua lauk ke atas, dianggap sebagai keaiban bagi seorang khalifah. Kenapa? Sebab dia makan dua lauk ke atas, ada rakyat tak makan langsung. Aib. Ketua makan, rakyat tak makan. Aib pada seorang mukmin. Maka Omar pun kata, alhamdulillah, sungguh-sungguh aku dah tinggalkan, dah tak ada dah, aku tak buat dah benda tu, kata. Dah tak buat dah. Terima kasihlah Salman kerana ingatkan aku, kata. Yang pertama, dia ada dua pakaiannya labur sikit, dia badan besar. Omar ni badan besar. Jadi dia dapat kain daripada Baitul Mal. Dia miskin, nak sebut miskin. Dia dapat kain tu, cukup untuk ukuran orang biasa. Jadi pendek. Jadi anak dia Abdullah bagi bahagian anak dia kepada bapa dia. Maka dia berada baju yang lebih sikit daripada biasa. Sebab anak dia bagi. Tapi dia tak buat dah, dia kata. Kemudian yang kedua dia kata ialah makan pun dah tak buat dah. Tak ada dah, dia kata. Jadi maknanya kawan yang soleh, kawan yang bertakwa boleh menjadi sebagai guru kepada kita dalam usaha nak melengkapi antara satu sama lain. Sebab kita berhadapan dengan sistem yang kita kata mencengkam kehidupan kita. Kita mesti ada kawan yang soleh, yang boleh menjadi, macam saya sebut tu, menjadi membawa cahaya dalam hidup kita. Dalam satu kes lain pula, Sayyidina Umar bin Khattab juga sama, kan? Dia berjumpa dengan Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Huzaifah ni dipanggil sahibul sir, iaitu sahabat yang memegang rahsia. Memegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Huzaifah ni adalah sahabat yang Rasulullah didik, diajar dia untuk mengetahui rahsia-rahsia musuh. Rahsia-rahsia musuh di dalam negara Islam. Maka dia kenal siapa musuh, dia kenal siapa munafik. Dia kenal siapa-siapa sifat, sehingga dia ada senarai. Jadi orang yang mengenal musuh ni, macam kita ni pakatan jahat lah. Pakatan jahat lah. Jadi orang yang mengenal perkataan jahat ni tak ramai. Kalau zaman Rasulullah SAW, salah seorang Huzaifah Al-Yabani. Memang Rasulullah ajar dia tentang perkataan jahat. Munafik ni, orang munafik ni. Siapa munafik, apa dia buat sebenarnya. Macam mana nak cari, macam mana nak tengok. Rasulullah SAW ajar kepada Huzaifah Al-Yamani, sehingga kan dia menjadi pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tak bagi pada semua orang. Huzaifah saja. Maka sehingga Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah, dia jumpa dengan Huzaifah. Ya Huzaifah, aku ni dah jadi khalifah ni, dah jadi Amirul Mukminin, tanggungjawab banyak sebagainya. Engkau tengok aku ni berubah ke, tak berubah ke? Dan kemudian kau tengok aku ni termasuk tak dalam senarai munafik ni? Aku bimbang. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nampak? Jadi kawan-kawan adalah menjadi sebagai orang yang penting untuk memberi nasihat kepada kita, membimbing kita sama-sama takmil wal istiqmal, lengkap melengkapi. Kenapa? Kerana suasana yang ada di hadapan kita ni amat menakutkan. Sebab dia memang, kita contoh kita tak sanggup tinggalkan riba. Tak sanggup tinggalkan riba. Malah kita berhutang lagi. Kenapa? Sebab kita takut miskin. Kita takut hidup kita susah. Kita tak tinggalkan riba. Sedangkan Allah mengisytiharkan riba. Perang dengan orang yang ambil riba. Jadi kita hari ini nak tinggalkan riba bukan senang. Senang, easy. Sistem dah macam itu kan. Baik. Jadi begitu juga yang lain-lain. Contohnya kan, yang lain-lain.
Sebenarnya kalau saya nak masuk pada sistem ni terlalu besar lah kan. Tapi saya nak sebut sini dia akan jadi satu yang besar. Tapi nak gambarkan, Allah gambarkan ketakutan orang beriman untuk meninggalkan sistem jahiliah ini kan, lebih daripada ketakutan mereka untuk kembali kepada Allah dan ketakutan mereka untuk nak kan melihat janji-janji azab oleh Allah bagi mereka yang mengambil kan sistem-sistem Yahudi dan Nasara. Sistem Yahudi dan Nasara. Jadi ketakutan kepada kehilangan sesuatu, ketakutan kepada mungkin dapat sesuatu yang susah dan buruk kepada makhluk tadi lebih daripada ketakutan kepada Allah. Sedangkan syarat kemenangan kita ialah mesti seorang yang kan man khafa maqami wa khafa wa'id, iaitu seseorang yang takut dengan keadilan Allah. Takut dengan janji-janji azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya macam itu. Jadi sebab itulah kita lihat bagi seorang yang berada di dalam tarbiyah Islam, nak mendidik diri dia, mendekatkan diri dengan kekuatan, menjauhkan daripada yang kita kata tipu daya Al-Masih Dajjal, tenteranya dan sebagainya dalam masa akhir zaman ini, maka hendaklah dia meningkatkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Takut bukanlah maknanya dia takut dia jauh daripada Allah, tapi takut merasai kehebatan Allah. Pada masa yang sama dia bersifat ons, iaitu mesra dengan Allah. Dia mesra dengan Allah. Sebab Allah SWT ni walaupun Allah ni boleh menghukum, Al-Muntaqim boleh mengazab. Allah ni maha mengazab. Allah ni maha mengalahkan, Al-Jabbar, maha mengalahkan. Allah ni Al-Qahar. Qahar ni apa? Maha perkasa. Dia boleh hancurkan kita, dia perkasa, hebat dia. Al-Qawi, Allah ni maha kuat. Jadi walaupun Allah SWT maha hebat kekuatannya, keperkasaannya, dia boleh mengalahkan, dia boleh menyiksa, mengazab kita, tetapi dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia yang maha mengampun, dia maha pemurah, maha pengasih. Dia yang maha memberi rahmat. Maha menunjukkan, maha melindungi, dia melindungi kita. Jadi walaupun kita merasai kehebatan Allah, pada masa sama kita uns, disebut uns. Al-uns ini dia apa? Kita mesra dengan Allah. Kita sayang pada Allah. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketakutan kepada Allah sebenarnya menambahkan lagi kekuatan kita untuk melaksanakan amal soleh. Lagi takut pada Allah, lagi banyak kita beramal soleh. Lagi takut, bertakwa kita kepada Allah, lagi banyak perbuatan-perbuatan warak dan takwa yang kita lakukan. Kenapa? Warak dan takwa ni kita berhati-hati dengan perkara yang boleh menyebabkan azab Allah datang kepada kita. Dan ketakutan inilah sebenarnya akan menjadikan seseorang itu hebat. Menjadikan seorang itu boleh mengagungkan ta'zim, mengagungkan syiar-syiar Islam. Jadi ketakutan yang ada pada kita hari ini, kita kena betulkan, tengok balik. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat kepada kita, menunjukkan banyak kita kata contoh-contoh kepada kita bagaimana apabila dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia akan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak cuba sentuh di sini. Mungkin masa kita tak banyak. Saya pun tak ingat berapa ni. Sekejap. Baik, sikit lagi insya-Allah. Saya nak cuba nak bacakan satu senarai secara ringkas. Dan apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita kuat dengan sebab takwa dan takut kepada Allah. Dan nanti bila kita bincang tajuk berkenaan dengan ancaman-ancaman, kita akan bincang lagi. Malam ni kita akan bincang insya-Allah tajuk penjara. Tajuk penjara. Berada dalam penjara. Kita akan bincang sikit tentang perkara yang boleh meneguhkan kita, as-sabat ini. Baik. Apakah langkah-langkah yang kita kena buat untuk kita membina kekuatan kita untuk supaya kita ni boleh kekal as-sabat, boleh tetap di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Islam. Yang pertama, doa. Tanda kita takut kepada Allah, mahu bertakwa kepada Allah, bimbang dengan keburukan yang menimpa kita dengan sebab sistem, dengan sebab kejahatan-kejahatan, tipu daya sebagainya. Yang pertama sekali ialah doa. Jadi senjata kita, kekuatan kita yang pertama sekali ialah yang boleh meneguhkan hati kita, memperkuatkan diri kita ialah doa.
Dan doa ini maksudnya lah kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta kepada Allah, dan inilah merupakan intipati, intisari kepada ibadah. Jangan sampai kita meremehkan doa. Doa ni ialah tanda kita ni kuat. Kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadisnya, saya baca makna kata apa kata Rasulullah, Rasul kata apa? Orang yang kuat di kalangan kamu, orang yang lemah di kalangan kamu ialah orang-orang yang lemah dalam berdoa. Orang yang kuat, orang yang selalu berdoa. Selalu berdoa. Sebab kekuatan kita ni Allah yang bagi. Jadi jangan kita memandang remeh kepada doa. Sebab itulah dia kata doa itu, dia kata silah mukmin, doa itu senjata orang beriman. Sebab tu kita kena, yang pertama sekali, macam mana kita nak membina kekuatan kita ialah kita dengan meneguh kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah bentuk-bentuk doa? Antaranya ialah kita minta supaya Allah teguhkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agama ini. Kan? Minta Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami taubat yang sebenar, taubatan nasuha qabla al-maut, sebelum mati. Kita minta pada Allah. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kan, sempurnakanlah cahaya-cahaya yang ada dalam hidup kami ini. Waghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami. Engkaulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Engkaulah ya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Doa, minta pada Allah. Kalau kita rasa diri kita ni susah nak mentauhidkan Allah, susah nak sebut la ilaha illallah, nak zikirkan la ilaha illallah susah, nak berfikir susah, minta pada Allah supaya jauh daripada syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa yang saya suka baca. Kan, bila-bila rasa lemah, rasa sedih apa, saya akan baca Allahumma inni. Saya baca Allahumma inna. Sebab kalau saya baca, saya suka baca, saya niatkan sekali untuk anak-anak, keluarga, kawan-kawan. Siapa yang terlintas saya niat. Allahumma inna nas'alu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kan, jauhkanlah kami daripada syirik, perbuatan syirik yang aku tahu. Kadang-kadang kita ujub, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang, kita rasa sombong, takbur. Benda yang kita tahu. Kita tahu kita syirik pada Allah. Kita tak ikhlas. Itu syirik kan? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada syirik yang aku tahu. Dan juga syirik yang aku tak tahu. Yang aku tak perasan, tapi rupanya syirik. Kita cakap, rupanya cakap kita tu menunjukkan kita ni seorang yang kan sombong, takbur. Kita tak perasan, tapi kita berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta ke Allah. Ini doa dalam maksurat. Dalam maksurat ada doa ni. Jadi kita memperbanyakkan doa. Doa ni lah merupakan suatu jalan yang terbaik untuk kita meneguhkan hati kita, membina kekuatan kita. Banyakkan doa. Orang yang kuat ialah orang yang banyak doa pada Allah. Jadi kalau kita nak jadi seorang yang kuat, maka banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sebab bersahabat dengan orang soleh ini, kalau kita nasib baik, kita akan bersahabat dengan orang-orang yang ada hati, ada basirah, ada pandangan hati, yang hatinya bercahaya. Kalau kita nasib kita baik, sahabat kita tu hatinya bercahaya, dia nampak kelemahan kita, dia nampak keaiban kita, maka dia tolong kita, bantu kita. Bukan dia dedahkan keaiban kita. Orang soleh dia tak dedahkan keaiban kawan-kawan dia. Kan? Guru-guru yang mursyid, dia tidak akan dedahkan keaiban, tapi dia nampak, maka dia akan bantu, dia akan tolong. Mana tahu, kita tak, kadang-kadang kita ingat nak cari guru-guru tempat lain macam-macam, rupanya satu rumah kita, isteri kita, suami kita, rupanya dia ni ada cahaya basirah. Kita tak perasan. Tengok-tengok dia kan. Sebab tu bila dia bagi nasihat, kita tengok nasihat itu betul. Nasihat dia betul. Kita betul aku ni. Kita selalu ego, kita tolak lah. Alah, apa dia kan. Jadi kita lihat, kita kena berkawan dengan orang yang soleh. Kalau boleh kita ada guru yang mursyid, kalau boleh. Sebab guru yang mursyid ni dia akan bimbing kita. Bagi mereka yang ada guru yang mursyid, maka dia akan bimbing kita. Okey, buat amal ni, baca doa ni, amalkan yang ni.
buat sekian-sekian. Sebab dia nampak kelemahan kita. Dia nampak kelemahan kita, dia suruhlah buat. Bila kita buat tu, rupanya, betul lah. Kan? Satu kelemahan dibuang. Tapi hari ni kita tidak mahu kan, melihat orang lain dengan kacamata sebagai seorang yang boleh bantu kita, ataupun kita tak merendah diri kita dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersahabat dengan orang soleh. Yang kedua, boleh memberi kekuatan kepada kita, insya-Allah. Yang ketiga ialah beramal. Beramal untuk bantu Islam. Jadi yang ketiga ini ialah kita beramal untuk Islam. Jadi bukan saja beramal untuk diri kita sendiri sahaja, tapi kita beramal tu nak bantu Islam juga. Jadi kita niat, contohnya kita solat, kita puasa, kita menuntut ilmu, kita sedekah, infak, semua nampak macam peribadi kan, tapi kita kata kita membina kekuatan kita supaya kita boleh membantu Islam. Sebab sebagaimana yang kita sampaikan yang lepas, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman terutamanya, Allah akan bagi kemenangan bukan pada kelompok tertentu. Fasa kelima ni, kebangkitan Islam ni, Allah bukan bagi kepada orang Malaysia je. Orang yang kita kata golongan-golongan tertentu, tak, Allah akan bagi kepada semua. Bila umat telah terbentuk dan kuat, maka ketika itu Allah akan bagi barakah dan kemenangan. Jadi sebab tu kita tak boleh nak fikir Melayu je, Malaysia je, Thailand je, Indonesia je. Ataupun kita sama-sama kita, geng-geng kita je. Kerana umat Islam. Jadi sebab itulah bila beramal, kita niatkan juga amal kita tu, kita nak beribadah supaya aku ni Allah beri kekuatan barakah untuk membantu agama Islam supaya Islam ni tertegak semula. Jadi amal kita dia jadi amal apa? Dia bukan jadi amal fardiyah. Dia bukan jadi amal individu, jadi amal jama'iyah. Amal secara bersama-sama. Sebab kita beramal dengan niat hati nak membantu Islam. Kita belajar supaya kita boleh bantu Islam. Kita belajar kat universiti sekarang contoh. Belajar supaya jangan belajar sekadar kita belajar. Kalau kita belajar nak cari kerja, mungkin kata nak cari nafkah untuk diri kita, maka dapat. Jadi amalan tu jadi fardiyah untuk kita je. Tapi bila kita niatkan untuk bantu Islam, saya belajar supaya saya boleh bantu agama Allah. Saya bekerja bisnes supaya saya boleh bantu agama Allah. Saya buat sesuatu supaya boleh membantu agama Allah. Maka ketika itu amal kita menjadi amal yang qawi, yang kuat. Amal yang akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan jadi kekuatan bagi kita. Sebab kita beramal bukan untuk diri kita sahaja, keluarga kita, tapi kita beramal untuk umat Islam. Maka ketika itu bukan saja pahalanya juga banyak. Allah akan bagi sesuai dengan pahala orang yang berjuang, berjihad untuk menegakkan Islam tadi. Tapi kita akan mendapat kekuatan. Kita Allah bagi kekuatan. Jadi jangan kita fikir kita nak buat seorang-seorang. Tapi kita nak fikir kita nak bantu Islam. Jadi beramal untuk Islam. Bukan lagi beramal untuk diri kita seorang-seorang, kaya sebagainya, masuk syurga seorang-seorang. Tapi kita nak sama-sama menegakkan Islam itu. Jadi amal itu akan mendapat barakah. Ini dia punya amal sama, tapi impact dia berbeza. Kesan dia berbeza. Sebab tu kita sudah mula tengok. Sebab kebangkitan di fasa kelima, selepas Dajjal keluar nanti, selepas kemuncak kesusahan kita ni, maka ketika itu Islam akan bangkit secara satu umat akan bangkit. Semua akan bangkit. Mungkin ramai yang akan susah dan sebagainya, tapi semua akan bangkit. Dan kemudian yang keempat, faktor yang meneguhkan hati kita ialah hidup bersama Al-Quran. Al-Quran ni bukan untuk baca-baca. Al-Quran bukan untuk sekadar kita hafal-hafal, tapi hidup bersama Al-Quran. Setiap saat hidup bersama Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi SAW sentiasa mereka bersama-sama dengan Al-Quran, sentiasa. Bukan bawa mushaf ke mana-mana, tak. Sentiasa nak melihat hidup mereka bersama dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu. Sebab tu kita kena mula dah sekarang ini. Kita telah mulakan diri kita untuk sibuk bersama Al-Quran. InsyaAllah malam ni saya akan sentuh sikit tentang bagaimana kita nak membina kekuatan setelah kita dipenjarakan oleh sistem yang ada pada hari ini. Dan kita nak sebut ni, Al-Quran lah yang membebaskan kita. Al-Quran membebaskan kita. Jadi kita kena hidup bersama Kitabullah. Dan terakhir sekali, yang kelima saya nak sebut kat sini, ialah hendaklah kita hidup untuk berjuang, maknanya bersama-sama dengan orang yang berjuang. Yang meneguhkan diri kita ni, setelah kita sebut tadi,
kita beramal untuk Islam, maka hidup kita bukan sekadar beramal tetapi nak berjuang. Maknanya kita sanggup bersusah payah. Tolong menolong bersama-sama dengan orang-orang yang akan diberikan pertolongan Allah SWT. Jadi akhir zaman ni tuan-tuan, saya sebut contoh ni satu hadis Nabi SAW. Hadis ni panjang, saya macam mana je. Apa kata Rasulullah SAW? Di akhir zaman akan berlaku hijrah. Hijrah akan berlaku. Sebahagian akan hijrah. Sebahagian hijrah, antara hijrah yang besar ke Syam. Hijrah yang besar ke Palestin. Ini antara disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satu peringkat kemungkinan kita terpaksa hijrah. Maka hijrah ni dia ada 3 tahap. 3 fasa. Yang pertama secara sukarela. Fasa yang pertama secara sukarela. Hijrah secara sukarela. Ini sebenarnya dihuraikan oleh para ulama kita, ada huraian ni. Kan pergi. Macam sekarang kita nampak ada sebahagian sahabat-sahabat kita yang telah mula membantu Syam, Syria. Mungkin nak membantu dari sudut senjata apa tak mampu, dia bantu apa yang dia mampu lah. Dia pergi sana, hantar makanan, hantar bantuan musim sejuk, hantar apa sebagainya, sampai peringkat besok. Kan mungkin sampai peringkat berdepan dengan musuh-musuh Islam. Yang di Palestin, saya teringat masa kami pergi naik atas kapal dulu, kan 9 orang kena tembak, kapal Mavi Marmara. 9 orang kena tembak, mati, seorang kena tembak tembus, pelurunya tembus, kan jatuh koma 2 tahun, mati lepas tu. 10 orang mati atas kapal, 80 orang kena tembak. Jadi ketika pergi tu, kita rasa seperti berhijrah. Sebab memang kita pergi tak niat kami lah. Pergi tu memang tak balik. Balik ni bonus. Saya balik bercakap dengan tuan-tuan ni bonus. Satu bonus Allah bagi. Umur panjang. Allah tak pilih yang syahid atas kapal. Jadi pada masa tu, kan sebenarnya hijrah. Hijrah apa peringkat awal? Hijrahnya hijrah secara sukarela. Kita pergi bantu Palestin. Kita pergi bantu Syria. Bantu Yaman. Bantu kawasan-kawasan yang akan bangkit. Kawasan akan bangkit. Sebelum ni bantu di Khurasan. Bantu di Afghanistan. Pada masa sebelum-sebelum ni kan. Ini hijrah pertama ialah hijrah untuk membantu ataupun untuk berjuang. Lepas tu satu peringkat lagi, orang yang akan hijrah dalam keadaan dia menyahut seruan. Ketika sampai satu peringkat akan ada seruan untuk berhijrah, untuk berjuang di sana. Ini Nabi sebut. Yang pertama sekali sukarela, pergi. Sebelum perang, sebelum apa, pergi. Yang kedua dia hijrah dalam keadaan ada seruan, ada isyarat, ada seruan, pergi. Yang ketiga, terpaksa. Terpaksa. Terpaksa maknanya kalau tak pergi, habis. Dia kena pergi juga. Dia kena hijrah. Mungkin bukan dari tempat kita, mungkin dari sekitar. Tentu. Jadi hijrah juga. Terpaksa. Macam sekarang ni orang Syria berperang, terpaksa jadi hijrah tempat lain pula. Jadi di akhir zaman ni akan berlaku peristiwa-peristiwa macam ini. Akan berlaku. Di mana kita akan berada dalam keadaan ketakutan sebagainya. Pada masa itulah, di mana kemenangan akan diberi Allah kepada orang beriman tadi? Apabila hatinya lebih takut kepada azab Allah, murka Allah. Lebih takut kepada kekuatan Allah daripada kekuatan makhluk. Daripada kekuatan musuh-musuh Allah tadi. Daripada janji-janji jahat musuh Allah. Allah dia kata apa? Kalau kamu tak ambil ini, kamu kena penjara. Kamu tak ambil ini, kamu kena sekian. Contoh, musuh-musuh Islam. Maka apabila dia lebih dekat dengan Allah, lebih takut dengan Allah, azab Allah tadi, dengan murka Allah tadi, maka dia akan menjadi orang yang lebih kuat daripada biasa. Ini adalah antara sifat mereka yang akan menang. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan-kekuatan begini, maka Allah tak akan beri kemenangan pada kita. Menang tu janji Allah, kita ni kalah. Menang janji Allah. Allah bagi menang. InsyaAllah orang Islam. Ini janji Allah. Kan? Rasulullah SAW sebut dah. Kan? Nah, Allah dalam firman Quran sebut akan diberi kemenangan. Tetapi kita ni tak tahu. Kita tak tahu. Adakah kita akan bersama dengan Islam atau bersama dengan Al-Masih Dajjal. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung. Kita akan melihat tentang bagaimana keadaan hakikat penjara kepada seorang mukmin. Nah, hakikat penjara. Sebelum ni kita mendengar penjara ni sebagai penjara nafsu sebagainya kan, mukmin. Syurga penjara bagi mukmin, syurga kepada orang kafir kan. Jadi insya-Allah malam ni kita bincang sikit tajuk itu dan kita akan tengok sejauh mana hakikat penjara kepada seorang mukmin pada akhir zaman ni macam mana. Supaya kita melihat realiti yang ada, insya-Allah mudah-mudahan dengan kefahaman sedikit sebanyak itu akan membangkitkan iman kita dan membangkitkan amal kita insya-Allah untuk bersama-sama dengan orang-orang yang menang, diberikan kemenangan.
generasi yang diberikan, yang telah dijanjikan. Jilul mau'ud, itu generasi yang dijanjikan oleh Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim, saya minta maaf, tak ampun kepada Allah. Seandainya apa yang saya cakap mungkin ada yang tak kena ke sebagainya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Dan insya-Allah cuba tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, insya-Allah kita cuba bina kekuatan diri kita dengan banyakkan zikrullah, banyakkan berfikir, banyakkan selawat, dan jaga benda yang wajib, tinggalkan yang haram. Mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kekuatan kita, barakah pada kita, berikan kepada kita kemampuan untuk istiqamah insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasik Allahumma rabitataha wa dimuttaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa la jihad fi sabilik. Ya Allah, ya Rahman, ampunikanlah dosa-dosa kami, ampunikanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunikanlah dosa sekalian anak-anak kami, keluarga kami, jiran-jiran kami, sekalian guru-guru kami, ya Allah, dan sekalian saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah kami dalam kategori mereka yang ingin mendidik diri kami, mendidik diri untuk meningkatkan diri kami, hati-hati kami, fikiran kami, seluruh kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, taqwa dan ihsan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah petunjuk kepada kami supaya menjauhkan diri kami daripada segala perkara yang kau murkai, ya Allah, segala perkara dosa dan maksiat. Berilah kekuatan kepada kami untuk bertaubat kepadamu dengan taubat yang sebenar, dan beri kekuatan kepada kami untuk sama-sama bersama dengan orang mereka yang saleh dan salihah, yang bertakwa, untuk terus berjuang dan meningkatkan kekuatan Islam, meningkatkan kemenangan Islam, insya-Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam, Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah kalau ada kesempatan dan Allah izin malam ni kita jumpa insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.